Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 1, kelas 7A ingin membentangkan tugasan 2 untuk kursus CTU 554 yang bertajuk Cabaran Berita Palsu dalam Masyarakat Digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika pelbagai peradaban. Sebelum kami mulakan, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Assalamualaikum, nama saya Nur Najihah binti Cik Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dina bin Ahmad Tamiji. Saya akan membentangkan mengenai apakah itu masyarakat digital, apakah itu berita palsu, ciri-ciri berita palsu dan punca-punca terjadinya berita palsu. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Azirah binti Bacok. Saya akan membentangkan tentang kesan penyebaran berita palsu terhadap konteks etnik, ekonomi, politik dan juga pendidikan. Hai, saya Nur Nadra Adira. Saya akan membentangkan cabaran bagi mengekang penularan berita palsu terhadap individu, masyarakat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Putri binti Muhammad Azharul. Saya akan membentangkan mengenai penyelesaian menurut perspektif agama Kristian, Hindu dan Buddha. Masyarakat digital adalah masyarakat yang struktur sosialnya didasarkan pada jaringan mikroelektronika dari teknologi maklumat dan komunikasi digital. Keberadaan teknologi digital sebenarnya untuk efisiensi dan produktiviti manusia. Terdapat beberapa ungkapan untuk mengungkapkan masyarakat digital ini, iaitu digital citizenship, digital lifestyle dan digital commerce. Digital citizenship adalah suatu teknologi yang berfungsi untuk memudahkan urusan negara. Sebagai contoh, proses pembuatan kad pengenalan dan pembayaran saman sekarang boleh dilaksanakan atas talian sahaja. Digital lifestyle adalah teknologi yang berhubungan dengan kehidupan seharian. Teknologi ini digunakan oleh masyarakat seharian untuk mendapat maklumat, mencari berita yang sedang dibicarakan atau mencari pakaian yang sedang trend pada ketika itu. Digital commerce pula terkenal dengan kegiatan ekonomi dan jual beli perdagangan. Sebagai contoh, ia banyak dalam aplikasi pendukung untuk melakukan jual beli di internet seperti Shopee dan Lazada. Jika melihat dari masyarakat sekarang, dari anak kecil sehingga orang tua, semua sudah termasuk dalam masyarakat digital. Apakah itu berita palsu? Berita palsu ialah sejenis berita atau maklumat palsu yang tidak masuk akal yang disebarkan secara sengaja melalui media tradisional, media penyiaran atau media sosial dalam talian. Tujuan menyiarkan berita palsu adalah untuk menutup pandangan orang ramai dan memalukan setengah pihak untuk kepentingan diri sendiri. Antara ciri-ciri berita palsu yang boleh dikenal pasti adalah berita yang tidak logik dan mempunyai rujukan yang tidak tepat. Selain itu, berita tersebut mempunyai sumber yang disamarkan atau tiada sumber yang jelas yang dapat dicari. Selanjutnya, berita yang dimanipulasi oleh pihak media untuk mengenakan sesetengah pihak atau untuk kesenangan mereka sahaja, itu juga adalah antara ciri-ciri berita palsu. Antara punca-punca berita palsu ini tersebar adalah disebabkan oleh tahap literasi media dan informasi yang masih rendah dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, ia adalah untuk menjana kewangan dengan melagakan sebuah pihak dengan pihak yang lain adalah antara punca-punca berita palsu disebarkan. Sebagai contoh, berita palsu yang disebarkan adalah penyebaran maklumat yang salah mengenai vaksin COVID-19 mungkin menyebabkan orang ramai tidak mahu mengambil vaksin dan akhirnya mengganggu misi imunisasi kelompok untuk membendung COVID-19. Seterusnya, faktor berita palsu meluas dalam masyarakat digital. Fenomena berita palsu ini merupakan
yang masih rendah, mengakibatkan fenomena berita palsu berikutan dengan kejahilan dari segi literasi media untuk membuat penilaian tentang kesahihan sesuatu berita. Faktor yang ketiga ialah kurang kesedaran tentang etika. Etika berkomputer atau etika penggunaan media sosial yang menggalakkan nilai-nilai baik ketika penggunaan sering diabaikan oleh majoriti pengguna zaman sekarang. Contoh, pengabaian etika penggunaan media sosial ialah penyebaran maklumat yang belum pasti kesahihannya dan menggunakan bahasa yang tidak sopan. Punca pengabaian ini ialah kerana kurang pendedahan tentang etika di peringkat pendidikan dan juga di media sosial itu sendiri. Seterusnya ialah kesan penyebaran berita palsu terhadap etnik, ekonomi, politik dan pelajaran. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia sehingga April 2021, penggunaan internet ataupun jalur lebar semakin meningkat kepada 91.7% seketika pandemik COVID-19. Hal ini adalah disebabkan rakyat Malaysia ketika itu menjalani aktiviti pembelajaran, kesihatan, kerajaan dan perdagangan secara atas talian sepanjang PKP. Namun, walaupun peningkatan ini boleh dijadikan sebagai perubahan positif bahawa rakyat Malaysia semakin bijak dan mahir menggunakan teknologi, tetapi ia terdapat sisi negatif yang harus diberikan penekanan yang lebih, iaitu penyebaran berita palsu. Keadaan ini amat membimbangkan kerana ia memberikan impak yang besar dalam pelbagai aspek seperti etnik, sesuatu kaum, kedudukan ekonomi negara, kestabilan politik dan pendidikan di negara ini. Pertama ialah etnik. Kesan utamanya ialah perbalahan antara etnik ataupun kaum. Perbalahan antara etnik boleh tercetus antara penyalahgunaan teknologi maklumat yang semakin berleluasa ketika ini. Contohnya, perbalahan boleh berlaku di ruang media sosial apabila seseorang menyebarkan berita palsu dan menyentuh hal sensitiviti tertentu, etnik seperti menyentuh tentang kepercayaan, adat desam dan cara mereka mengendalikan kehidupan seharian mereka. Kesan seterusnya dalam konteks etnik adalah kemunduran dan menjejaskan kesihatan. Penyebaran berita palsu yang berleluasa dalam konteks masyarakat ataupun etnik pada ketika ini boleh menyebabkan kemunduran masyarakat. Penyebaran berita palsu yang berleluasa dalam konteks masyarakat ataupun etnik pada ketika ini boleh menyebabkan kemunduran masyarakat di mana terdapat banyak perbalahan antara kaum berlaku disebabkan oleh fitnah. Sehubungan dengan itu, perbalahan antara etnik akibat penyebaran berita palsu boleh mencenderungkan kepada gangguan terhadap emosi, mental dan juga kesihatan individu itu sendiri. Konteks seterusnya ialah dalam konteks ekonomi. Ia memberikan kesan dan menjejaskan peniaga kecil. Penjanaan pendapatan ekonomi hasil daripada perniagaan merupakan sektor yang paling penting dan ia harus sentiasa berada di kedudukan yang stabil bagi mengelakkan negara berdepan dengan krisis ekonomi yang lebih teruk. Sejak bermulanya penularan wabak COVID-19, ekonomi berada di tahap sedikit goyah, ekoran situasi di mana banyak sektor terutamanya sektor perniagaan harus ditutup. Justru memberikan kesan sampingan terhadap masyarakat sehingga ada yang dibuang kerja, perniagaan harus dihentikan serta-merta kerana tiada aktiviti jual beli dan sebagainya. Kesan seterusnya terhadap ekonomi ialah ekonomi menjadi tidak stabil. Fenomena penyebaran berita palsu ini telah juga menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Sebagai contoh, pada awal 2020, negara dikempalkan dengan wabak COVID-19 demi menjaga keselamatan kesihatan masyarakat sendiri. Kerajaan memainkan peranan dengan menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam kalangan masyarakat di negara ini. Dalam keadaan sebegini, ada individu yang mengambil kesempatan dalam menyebarkan berita palsu yang memutarbelitkan pernyataan kerajaan tentang keadaan yang darurat. Implikasinya, rakyat yang mudah terpengaruh dengan berita palsu ini merasa agak panik dan berlakunya panik buying di pasaraya berhampiran bagi mendapatkan bekalan makanan secukupnya untuk menghadapi PKP yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Kesan seterusnya ialah kredibiliti ekonomi negara tercemar. Sebagai contoh, kredibiliti negara tercemar apabila penyebaran berita palsu boleh menyebabkan kredibiliti negara tercemar. Kredibiliti negara tercemar apabila berita palsu yang disampaikan seperti berita berkenaan negara. Sebagai contoh, kredibiliti negara akan tercemar apabila berita palsu yang disampaikan seperti berita berkenaan negara Malaysia gagal mengendalikan ekonomi sepanjang waktu pandemik yang disebabkan COVID-19. Sedangkan peratusan kegagalan adalah nipis dari apa yang dijangkakan oleh orang ramai. Menteri Kewangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz telah menyatakan dalam Kerajaan Akbarsinah 2020 bahawa negara akan berdepan dengan krisis ekonomi. Namun, ia masih boleh diselamatkan kerana faktor ekonomi negara masih berjalan walaupun ia tidak rancak seperti sebelum wabak penyakit ini berleluasa. Kesan terhadap konteks seterusnya ialah dalam konteks politik. Ianya memberikan kesan terhadap ketidakkepercayaan terhadap kerajaan. Penyebaran wabak berita palsu juga
kerajaan yang sihat. Seterusnya, dalam konteks politik, ia juga akan menjejaskan ketenteraman. Kesan seterusnya bagi aspek politik apabila berlaku penyebaran wabak berita palsu ialah ia juga dapat menjejaskan ketenteraman sosial antara masyarakat. Berita palsu yang disebarkan dalam aspek politik bukanlah sesuatu yang perlu diambil mudah kerana ia juga memberikan impak negatif dalam kalangan rakyat dan berkait rapat dengan sistem ekonomi, perpaduan dan sebagainya. Kesan penyebaran berita palsu dalam konteks pendidikan ialah ia akan menimbulkan pencagahan pendapat antara ramai pihak. Pendidikan merupakan aspek yang penting di mana ia mampu menerajui jenjang kemajuan dalam sebuah negara. Namun, aspek ini juga turut terkena terbias dalam fenomena penularan berita palsu. Apabila tersebarnya berita palsu dalam aspek pendidikan, pelbagai spekulasi akan timbul daripada ramai pihak di mana akan berlakunya pencagahan pendapat dan spekulasi lain akan timbul. Lebih membimbangkan, ada berita palsu bahawa suntikan vaksin mengandungi bahan terlarang dan memberikan kesan bahaya dan ini mendapat perhatian ramai sehingga pelbagai pihak tampil ke hadapan bagi menyatakan pendapat mereka terhadap bacaan guru ke sekolah dan anak-anak perlu mendapatkan suntikan vaksin yang dianggap tidak selamat. Hal ini juga menyebabkan ramai pihak mencabar pendapat dan menyuarakan suara mereka yang tiada sempadan sehingga menjejaskan hal-hal pendidikan. Kesan seterusnya dalam pendidikan ialah ia akan menimbulkan kekeliruan apabila berlakunya penyebaran berita palsu. Kesan seterusnya akibat daripada penyebaran berita palsu dalam aspek pendidikan ialah timbulnya kekeliruan antara pelbagai pihak seperti ibu bapa, guru-guru atau pihak Kementerian Pendidikan. Hal ini harus diberikan penekanan bahawa pihak atasan yang terlibat perlu melakukan keputusan akhir dan tepat serta sahih sebelum disebarkan ke laman sosial atau mana-mana media sebagai platform menyampaikan sesuatu berita. Slogan tidak pasti jangan kongsi harus diterapkan dalam pelbagai pihak apabila berdepan dengan situasi ini. Ia merupakan langkah selamat yang boleh dilakukan bagi membantras berita palsu yang mampu memberikan impak yang besar dan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Cabaran bagi mengekang penularan berita palsu terhadap individu, masyarakat dan negara. Benarnya sesuatu berita palsu mampu memberi impak negatif dari pelbagai lapisan dengan hanya menekan satu butang perkongsian di laman sosial. Malangnya, masih ada segelintir masyarakat dalam negara masih tidak peka akan keburukan penyebaran berita palsu ini. Oleh itu, terdapat beberapa cabaran berita palsu terhadap individu, masyarakat dan negara yang dapat dikenapasi. Untuk individu yang tidak bertanggungjawab. Pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mengadakan satu analisis bagi mengenapasi penyebaran berita palsu yang sedang berleluasa dalam negara ketika itu. Hasil daripada dapatan analisa mendapati bahawa terdapat permintaan dan bekalan berita palsu oleh sesetengah individu dan sengaja menyebarkan sebagai berita palsu, penafian dan penipuan dalam masyarakat sehingga dapat segelintir individu yang terpedaya dan hidup dalam keadaan efisien hasil buatan individu yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, cabaran bagi mencegah penularan berita palsu oleh individu adalah disebabkan oleh sikap naiv seseorang. Terdapat ramai juga individu yang tidak menganalisa sesuatu artikel dengan teliti sebelum dikongsikan di laman sosial. Individu juga cenderung membaca sesuatu tajuk berita tanpa membaca isi kandungan dan terus membuat andaian sendiri dengan emosi. Tambahan pula, sikap individu kadang-kala suka membawa sikap ekstrim dan terbawa-bawa dengan apa yang dibaca di laman sosial sesawang internet. Kemudian, untuk masyarakat, ada sikap sesetengah masyarakat yang tidak ambil pusing kerana beranggapan hal itu tidak berlaku kepada diri mereka dan merupakan hal yang remeh-temeh. Sikap masyarakat seperti inilah yang akan menjadi cabaran besar bagi mengekang penularan berita palsu. Seperti contoh, ada segelintir masyarakat yang tidak menyokong dan membantah kempen kesedaran budaya berita palsu kerana bagi mereka ia adalah hal yang membuang masa dan tidak mendatangkan sebarang faedah kepada masyarakat. Kemudian, untuk masyarakat, golongan warga tua adalah
golongan yang paling mudah tertipu dengan berita palsu. Sedar atau tidak, golongan ini lebih cenderung untuk memasuki kumpulan chat seperti kumpulan komuniti setempat keluarga maupun tempat kerja. Ianya adalah dunia tanpa sepadan, segalanya di hujung jari pengguna. Untuk negara, adanya internet dan telefon pintar, semua orang mampu mengakses maklumat daripada serata dunia. Kadang-kala, hal ini tidak mampu dapat dikawal oleh negara walaupun ada pakar-pakar dalam bidang tersebut. Seperti di laman sosial Twitter, pengguna boleh mencari maklumat dengan hanya mencari menggunakan satu perkataan dan boleh membaca segala hal tentang perkataan tersebut sama ada benar atau palsu yang ditulis oleh pengguna lain. Negara tidak dapat mengawal apa yang disiar di laman sosial pengguna masing-masing. Kemudian, untuk negara, manipulasi berita oleh pihak media merupakan cabaran yang akan memberikan kesan terhadap negara. Terdapat sesetengah pengamal media atau wartawan yang sanggup memanipulasikan tajuk artikel atau pemberita supaya masyarakat dalam dan luar negara membaca artikel tersebut, walaupun ia akan menjejaskan nama baik negara. Tidak dapat disangkal bahawa terdapat banyak berita palsu di dada-dada akhbar, majalah dan berita televisyen oleh media. Perkara ini berlaku kerana kurangnya integriti oleh pengamal media tersebut. Seterusnya, kita akan lihat penyelesaian kepada fenomena ini menurut perspektif etika berbagai peradaban. Yang pertama sekali, kita akan lihat dari sudut perspektif etika peradaban Islam. Dalam agama Islam, konsep tabayun merupakan satu penyelesaian untuk membendung penyebaran berita palsu. Perkataan tabayun berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud mensabitkan dan menyemak asas kebenarannya. Konsep ini boleh dilihat menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang membawa tafsir, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menyimpulkan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Prinsip tabayun juga seiring dengan prinsip tasabut yang membawa maksud berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, di mana kita harus bertabayun dan bertasabut ketika menerima berita dengan memeriksa kesahihan berita dengan berhati-hati dan melihat isi kandungan berita itu dengan keilmuan yang mendalam. Prinsip tasabut ini dapat dilihat seiring dengan surah Al-Hujurat ayat 12 yang membawa tafsir, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangkaan kerana sebahagian dari sangkaan itu dosa. Ayat ini menuntut umat manusia untuk bersangka baik dan tidak suka-suka menjatuhkan hukum terhadap orang lain. Yang kedua ialah penyelesaian menurut perspektif etika peradaban Cina. Peradaban Cina mempunyai kepercayaan tentang ajaran Konfusianisme di mana ianya diasaskan oleh tokoh peradaban Cina, Kongfuce, yang berteraskan konsep moralitas dan penjagaan etika. Terdapat 5 nilai akhlak utama yang diajar dalam ajaran Konfusianisme, iaitu Yi, kebenaran, Ren, peri kemanusiaan, Li, kesusilaan, Zi, kebijaksanaan dan Sin, layak dipercayai. Berkaitan dengan fenomena penyebaran berita palsu, nilai Yi dan nilai Sin merupakan penyelesaian yang menurut ajaran Konfusianisme. Yang pertama, nilai Yi yang bermaksud kebenaran ataupun kewajaran. Pengertian ini memberi panduan kepada penganut ajaran Konfusianisme untuk menentukan sama ada sesuatu tingkah laku itu wajar ataupun tidak berdasarkan nilai peri kemanusiaan. Pengajaran yang dapat didapati melalui prinsip ini adalah untuk mengamalkan sifat kewajaran dalam melakukan sesuatu dan dapat membezakan apa tindakan yang benar dan yang salah. Prinsip ini juga berjalan sejajar dengan nilai Ren, iaitu peri kemanusiaan, di mana tindakan yang dibuat haruslah dibuat dengan wajar untuk tidak mengkhianati dan mencederai kebajikan orang lain. Fenomena penyebaran berita palsu ini bertentangan dengan prinsip Yi, di mana tindakan menyebarkan berita palsu itu boleh melukakan pihak lain dan dilabelkan sebagai perbuatan yang tidak adil. Jadi pengikutnya dilarang untuk membuatnya. Nilai yang kedua ialah Sin, iaitu
palsu merupakan satu tindakan yang sengaja ingin memperdaya orang lain di mana ianya bercanggahan dengan prinsip SEAL yang menekankan sikap jujur dengan orang lain. Dengan mengamalkan nilai kejujuran ini, penyebaran berita palsu dapat dicegah kerana manusia akan lebih berhati-hati dalam berkongsikan berita yang tidak sahih dan palsu dengan orang lain. Mengikut perspektif agama Kristian, di dalam kitab Bible ada tertulis, "Don't spread harmful rumors or help a criminal by giving a false evidence as claim." Berita palsu yang mengandungi informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu, ia menyesatkan informasi di dalam juga tidak memiliki landasan faktual, iaitu fakta. Namun disajikan oleh seolah-olah sebagai rangkaian fakta. Bible bukan sahaja memerintahkan atau melarang untuk tidak melakukan penipuan, tetapi juga menyediakan hukuman bagi orang yang melakukan penipuan. Penulis kitab Amsal memberi amaran bahawa orang yang melakukan penipuan tidak akan terlepas daripada hukuman, yang dianggap bersalah dan tidak akan terselamat dan hilang. Perspektif agama Buddha. Dari segi perspektif agama Buddha, mereka menerapkan ajaran tentang risiko. Ia merupakan salah satu ajaran terpenting dan yang membezakan agama Buddha dengan agama lain. Perkataan risiko berasal daripada perkataan risiko yang terdiri daripada 3 suku kata, iaitu ehi, fasa dan iko. Risiko bermaksud datang dan penganut Buddha tidak pernah mengalami konflik dengan dunia luar kerana mereka lebih terbuka kepada perkembangan semasa kerana semangat risiko seperti yang digambarkan oleh Kalama Sutta. Dia mengajar untuk menerapkan sikap risiko dalam menerima ajarannya. Dia mengajar untuk datang dan membuktikan ajarannya, bukan datang dan percaya. Kesimpulannya, risiko dia ajar dengan tujuan untuk menguji kebenaran sesuatu ajaran dengan mendengar, merenung, memahami dan membuktikan sendiri kebenarannya. Oleh yang demikian, agama Buddha juga menitik beratkan bercakap benar dalam menyampaikan atau menyebarkan sesuatu perkara. Jadi penyebaran berita palsu adalah bercanggah sama sekali dengan agama Buddha. Akhir sekali, perspektif agama Hindu. Mengikut perspektif agama Hindu, ada undang-undang yang melarang perbuatan menyebarkan berita palsu. Satya Widya Jurnal Pengajian Agama Jilid 2 dan Jilid 1, Jun 2019 berkenaan perkara ini. Penyebar tipu daya akan dikenakan hukuman penjara dan denda walaupun mereka hanya mengedarkan, iaitu forward penipuan yang diterima daripada orang lain. Setengah penyebar berita palsu kini berada di dalam penjara kerana memang ada undang-undang dan peraturan yang mengawalnya. Beberapa ajaran dalam agama Hindu boleh dijadikan pengajaran atau rujukan dalam penyebaran berita palsu. Ajaran ini perlu difahami dan dilaksanakan agar apabila menerima sesuatu mesej dan dapat dinilai dan ditapis supaya maklumat tersebut layak untuk dikongsi ataupun tidak. Menyebarkan berita palsu adalah perbuatan yang tidak baik. Asusbah karma, sehingga akan menimbulkan karma yang buruk dan dapat menimbulkan penderitaan bagi pelakunya. Akhir sekali, pembuat berita tidak benar tidak bermakna mereka bodoh, tetapi ilmu yang mereka ada digunakan untuk perkara yang tidak baik, iaitu perkara negatif. Orang yang membuat berita palsu ini, mereka ini mempunyai ilmu yang sangat matang, tetapi disalahgunakan. Ilmu yang dimiliki tidak digunakan untuk kebaikan, tetapi ditujukan kepada perkara yang negatif, iaitu mereka membuat berita palsu dan menyebarkannya.